Nombor 8. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menasihatkan MCA supaya berhenti daripada cuba mengajar Perdana Menteri tentang cara menjalankan tugasnya mengenai cadangan rombakan Kabinet. Bercakap kepada pemberita, Loke yang juga Setiausaha Agung DAP berkata, rombakan Kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri dan ini harus dihormati. Katanya, saya rasa tidak perlulah kita sibuk-sibuk beritahu PM apa perlu dibuat. Rombakan Kabinet ini kalau ada pun, ia kuasa prerogatif PM. Setakat hari ini, PM tidak ada bagi apa-apa maklumat pun. Malah mesyuarat Kabinet hari ini langsung tak sentuh rombakan Kabinet. Dia diminta mengulas kenyataan jurucakap MCA, Mike Chong yang mencadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggugurkan beberapa anggota Kabinet ketika spekulasi bertiup mengenai rombakan Kabinet. Antara lain, MCA mencadangkan Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan Ngah Meng digugurkan daripada barisan Kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi Menteri Kerajaan. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati situasi politik Ngah Cheong Yok Kong yang kemudian menggesa MCA untuk meninggalkan kerajaan. Ketika diminta mengulas mengenai perkara itu, Loke menganggap kenyataan Cheong sebagai pendapat peribadi dan katanya DAP berpegang kepada semangat kerajaan perpaduan. Katanya bagi kita dalam DAP, kita tidak minta mana-mana pihak masuk atau keluar. Ini telah dibentuk atas semangat kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan hari ini terbentuk selepas PRU15 lalu atas nasihat yang di-Pertuan Agong. Jadi yang berada dalam kerajaan hari ini mesti komited dengan kestabilan politik dan kerajaan hari ini. Yang penting hari ini kita nak perkuatkan kerajaan, negara kita dapat stabil, kerajaan kita kukuh, jadi saya rasa ini yang kita perlu titik beratkan. Soal-soal lain itu pandangan masing-masing. Sementara itu mengenai kemelut yang melibatkan ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee kerana didakwa membuat tafsiran sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran, Loke berkata DAP mengambil kejadian itu sebagai pengajaran. Katanya kita ingatkan mana-mana pemimpin DAP supaya lebih berhati-hati. Tak payahlah kita guna ungkapan-ungkapan daripada ayat-ayat kitab suci dan mengelak daripada memetik mana-mana kitab suci dalam ucapan mereka. Kita fokus pada kerja kita, dasar kita, pencapaian kita. Pastikan kita boleh sampaikan pada rakyat. Ini yang akan disanjung dan akan diberi sokongan oleh pengundi. Nombor 7. Wakil MCA atau MIC mungkin dikembalikan dalam Jemaah Menteri. Susulan rombakan yang diwawarkan bakal dibuat selepas PRK dan Pelangai hujung minggu ini. Sumber berkata perbincangan tertinggi mengenai perkara itu melibatkan pihak berkenaan diadakan baru-baru ini namun tidak memberi butiran lanjut. Katanya kita tunggu sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum rombakan kerana apa pun boleh berlaku seperti pengumuman Kabinet Disember lalu. Ketika ini, Barisan Nasional hanya diwakili UMNO dan Parti Bersatu Rakyat Sabah dalam Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan selepas PRU15. MCA mempunyai dua ahli parlimen iaitu Presidennya Wee Ka Siong Air Hitam dan Wee Jack Seng Tanjung Piai, manakala Wakil Tunggal MIC M. Saravanan Thapa dan juga timbalan Presiden parti itu. Wee pernah menjadi Menteri Pengangkutan manakala Saravanan pula sebagai Menteri Sumber Manusia di era pentadbiran Muhyiddin Yassin serta Ismail Sabri Yaakob. Rombakan Kabinet perlu dibuat antaranya untuk mengisi kekosongan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Minggu lalu, 5 ketua setiausaha terbabit dalam pertukaran ke kementerian dan jabatan lain di sebalik ura-ura kemungkinan rombakan Jemaah Menteri. Anwar dilaporkan berkata beliau masih memikirkan mengenainya. Nombor 6. Polis Diraja Malaysia telah menyerahkan dokumen diperlukan kepada Polis Antarabangsa untuk permohonan notis merah terhadap Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima dokumen itu daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya, kita polis sudah menerima dokumen itu pada jam 3 petang tadi. Ia juga telah dimajukan kepada Interpol untuk tindakan lanjut mereka. Sabtu lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, SPRM sedang menyediakan beberapa dokumen diperlukan, termasuk draft pertuduhan kes untuk diserahkan kepada PDRM untuk melengkapkan permohonan notis merah terhadap menantu Muhyiddin itu dan peguamnya. Permohonan notis merah itu perlu dibuat melalui PDRM. Ogos lalu, Azam dipetik berkata, SPRM akan memohon notis merah Interpol terhadap menantu Muhyiddin itu serta seorang lagi individu bagi siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Nombor 5. Generasi belia di tanah rancangan kerajaan perlu didedahkan dengan perkembangan dan politik semasa yang menekankan kestabilan oleh kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Ahmad Jazan Yaakob berkata betapa mustahaknya generasi di tanah rancangan kerajaan termasuk Felkra untuk memahami suasana politik oleh kerajaan perpaduan hasil kerjasama antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan beberapa gabungan parti.
Katanya kestabilan adalah elemen penting sekaligus menterjemahkan kehidupan masyarakat yang majmuk dan harmoni sehingga ia juga boleh meyakinkan syarikat asing untuk melabur di negara ini tanpa rasa bimbang dengan kedudukan pemerintah. Katanya mereka bukan sahaja generasi Felka kedua, ketiga dan sebagainya. Bahkan merangkumi generasi kedua, ketiga Rizda dan semua agensi-agensi kerajaan sebenarnya perlu didedahkan dengan perkembangan suasana politik pada hari ini. Kita jangan melihat suasana dan keadaan tempatan kerana yang perlu kita lihat adalah kehormatan masyarakat antarabangsa kepada kita. Hari ini kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memulakan langkah untuk menjelajah negara-negara besar yang berpotensi melakukan pelaburan. Sebab apa? Kerana mereka lihat jika ada kestabilan, keharmonian, ada kemakmuran. Bahkan kerajaan yang stabil sudah tentu mereka menaruh keyakinan kepada Perdana Menteri untuk mengurus tadbir negara ini dalam tempoh 4 hingga 5 tahun untuk mereka datang melabur. Kita tak akan melabur dengan nilai yang besar sekiranya negeri atau tempat kita nak melabur itu tidak ada kestabilan. Sebenarnya banyak perkara yang kita perlu fahami oleh anak-anak muda pada hari ini. Mengulas lanjut, Ahmad Jazan berkata acuan politik yang dibawa kerajaan sekarang ternyata berbeza dengan dakwah sebelum ini. Menurut pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan itu, masa untuk berpolitik secara negatif dan fikiran terpengaruh dengan sebaran dakwah politik lama sudah berlalu. Tegasnya ini kerana negara ini perlu dipacu budaya politik baru seperti dipamerkan dalam pentadbiran kerajaan perpaduan sekarang dalam usaha mengemudi negara ini ke arah masa depan yang lebih terjamin. Tambah beliau peliharai kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai boleh menjadi satu isyarat atau referendum rakyat sekiranya pengundi kekal memilih BN. Nombor 4. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin menafikan hubungannya dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tegang. Jelasnya tidak wujud dua kem dalam parti itu. Selain mendakwa, cerita itu sengaja diadakan bagi mewujudkan perpecahan dalam Bersatu dan Perikatan Nasional. Katanya kalau Muhyiddin tidak suka saya, dia pecat saya sebagai Setiausaha Agung, tapi adakah itu berlaku? Saya Setiausaha Agung, Tan Sri Muhyiddin adalah Presiden. Dia lantik saya sebagai Setiausaha Parti. Kalau tidak suka dia, saya berhenti. Kalau dia tidak suka saya, dia pecat saya. Adakah itu berlaku? Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu pernah menafikan yang Muhyiddin dan Hamzah bertelaga seperti yang dilaporkan setengah portal berita. Ahmad Faizal berkata dakwaan yang memetik sumber itu laporan yang berniat jahat. Katanya orang lain buat cerita dan kami baik saja, buat kerja dan semua berkempen pilihan raya. Sementara itu, Hamzah mendakwa ada pihak membuat ugutan terhadap rakannya dalam PN serta pengundi yang ingin menghadiri ceramah anjuran parti itu. Bagaimanapun, Hamzah tidak mengemukakan sebarang bukti berhubung tuduhannya itu. Katanya, ya saya dengar tadi daripada rakan-rakan yang kata takut bermacam-macam ugutan. Pada saya, ini berkempen dan berceramah adalah amalan demokrasi. Tak payah nak ugut sesiapa sebab itu bila rakan-rakan sebut, saya sambung tak payah nak takut. Apa yang nak ditakutkan, tak tahulah siapa. Tetapi itu yang saya dengar tadi, sebab itu saya merasakan bahawa yang penting pada kita adalah amalan demokrasi ini diteruskan secara baik. Berikan kebebasan kepada sesiapa sahaja yang nak bersuara. Sesiapa sahaja nak tentukan siapa nak jadi wakil dia, itu adalah hak mereka. Nombor 3. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menafikan wujudnya dua kem dalam parti itu seperti yang didakwa sesetengah pihak. Sebaliknya, dia menjelaskan bahawa pemilihan pimpinan tertinggi Bersatu tidak diadakan tahun ini kerana tumpuan sepenuhnya mahu diberikan kepada pemilihan peringkat cawangan dan negeri. Katanya salah satu sebab kita tangguhkan pemilihan kerana kita mahu betulkan cawangan dahulu, terutama selepas pilihan raya umum ke-15. Contohnya di Sabah, kita nak betulkan sebab di sana mereka keluar parti, YB-YB yang berhormat keluar parti. Jadi kita juga nak bersidang nanti supaya dapat lantik perwakilan baru. Sebab dalam tempoh beberapa bulan ini selepas pilihan raya, ada ahli yang keluar masuk sebab itu pemilihan peringkat cawangan perlu diadakan dahulu. Sebelum ini timbulnya spekulasi bahawa wujudnya dua kem dalam Bersatu antara Presiden Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Parti Hamzah Zainuddin. Ini bagaimanapun dinafikan oleh Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang sebaliknya mendakwa pihak luar mahu melihat parti itu berpecah dan lemah. Malah katanya sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Presiden masih utuh. Mengulas lanjut, Razali berkata, susulan keputusan parti menangguhkan pemilihan sehingga tempoh 18 bulan pada Mei lalu, Bersatu tidak akan mengadakan pemilihan melibatkan jawatan Presiden, Timbalan Presiden dan Naib Presiden, Majlis Pimpinan Tertinggi dan peringkat bahagian tahun ini. Sebaliknya, dia berkata pemilihan di peringkat cawangan akan diadakan terlebih dahulu sebelum pemilihan pimpinan tertinggi. Katanya ramai yang tidak faham soal pemilihan Bersatu. Hakikatnya tiada pemilihan peringkat pimpinan tertinggi parti dan bahagian tahun ini. Hanya peringkat cawangan diadakan kerana kita tangguhkan pemilihan sehingga 18 bulan bukan dalam tempoh 18 bulan. Jadi untuk mengatakan akan ada pemilihan pimpinan tertinggi tahun ini, ia tidak mungkin dan mustahil. Kalau nak tahu mengenai kedudukan presiden dan sebagainya, ini bukan masa yang sesuai. Nombor 2.
Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata gabungan itu mampu mengambil alih pentadbiran Pahang jika menang dalam PRK Pelangai menerusi penyertaan daripada adun kerajaan. Muhyiddin membayangkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjadi Menteri Besar jika ia berlaku. Katanya PRK Pelangai untuk rakyat bersama kita memberikan isyarat jelas. Ya, kemenangan tak akan mengubah komposisi kerajaan kerana tambah 1 kerusi sahaja. Ia juga bermakna kurang 4 kerusi sahaja berbanding kerajaan negeri. Mungkin nanti ada YB UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Jika ia berlaku, insya-Allah Tuan Ibrahim bakal Menteri Besar Pahang. Pahang setakat ini tiada undang-undang anti lompat parti yang dapat menghalang adun keluar daripada parti yang dianggotainya ketika menang pilihan raya. Pada PRU15, BN menang di 16 kursi DUN di Pahang, manakala PM dapat 17 kursi. BN kemudian menubuhkan kerajaan negeri dengan PH yang memiliki 8 kursi DUN. DUN Pelangai dimenangi Allahyarham Johari Harun yang meninggal dunia dalam naas pesawat di Almina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Muhyiddin berkata PN terbuka untuk menerima sesiapa sahaja yang ingin memberikan sokongan termasuk adun daripada kerajaan yang bersetuju untuk mematuhi prinsip gabungan itu. Namun, dia berkata tiada sebarang maklumat berkenaan kabar angin yang mendakwa ada 4 adun di Pahang yang ingin menyertai PN. Katanya, kami terbuka kepada sesiapa yang ingin menyokong. Tapi saya tidak pasti siapa yang dikatakan 4 adun ini atau jika kabar angin ini ada kebenarannya. Apa-apa pun pelangai penting buat kami kerja keras untuk jelaskan kepada pengundi agar mereka boleh beri undi kepada calon kami, Kasim Samad. Jika menang, ia pastinya kuatkan kedudukan PN. Kami tahu jumlah kursi masih tidak cukup, tapi jika ia boleh buka peluang untuk kami tubuh kerajaan, pastinya kami harap dapat berbuat demikian. Nombor 1. Timbalan Menteri Pertahanan Adili Zahari berkata, keputusan untuk melantik mana-mana individu bagi menggaras tugas sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup adalah hak prerogatif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adili juga menaik Presiden amanah bagaimanapun enggan mengulas mengenai desas-desus bahawa beliau akan dinaikkan pangkat sebagai Menteri dalam masa terdekat susulan kekosongan portfolio Kementerian KPDNSH. Katanya itu prerogatif kepada Perdana Menteri. Bagi saya pada ketika ini, beri ruang kepada Perdana Menteri untuk menentukan kepimpinan untuk hari dan masa akan datang. Rasional untuk ada rombakan kabinet yang itu pun terpulang kepada Perdana Menteri, saya tak nak komen. Macam saya sebut, memang kena bagi prerogatif kepada Perdana Menteri untuk tentukan kepimpinan pentadbiran. Ketika ditanya sama ada amanah telah menghantar mana-mana calon daripada parti untuk kekosongan itu, beliau berkata parti itu banyak bakat yang boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Katanya bukan saya seorang sahaja, amanah ada ahli parlimen dan ada juga kepimpinan-kepimpinan di peringkat Dewan Negara. Saya fikir amanah cukup banyak bakat dan saya fikir itu dapat memberi ruang kepada Perdana Menteri untuk membuat pilihan. Memetik laporan, Adli dikatakan individu yang paling berpotensi untuk menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup. Sebelum ini, Anwar tidak menolak kemungkinan membincangkan cadangan rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan rombakan kabinet bukan satu perkara mendesak kerana hanya terdapat satu kekosongan jawatan perlu diisi, iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup yang sebelum ini disandang Allahyarham Salahuddin. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.